Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita meneruskan program Ruang Bicara untuk kru filem Malaysia. Hari ini kita episod yang ke-36. 36 kita berada di Port Dickson kerana menjalankan satu program iaitu Bengkel HOD Antarabangsa dalam format incubator bersama dengan 30 orang HOD nama-nama besar dalam industri filem. Tapi dalam pada itu kita juga ambil kesempatan, beberapa episod kita akan ambil untuk eksklusif Profima ni untuk membincangkan tentang isu-isu industri filem Malaysia. Jadi isu-isu panas ni tak ada platform untuk kita luah dan bicara atau perbincangkan. Jadi baru-baru ni kita bercakap tentang penglibatan politik dalam orang-orang filem ni melibatkan diri dalam politik negara. Jadi apa dia punya kesan, akibat, bagus tak bagus. So kita dah perbincangkan benda tu. Hari ni kita nak bincang tentang pelantikan ketua pengarah Finas ataupun CEO Finas. So sampai sekarang kita belum dapat lagi pelantikan baru, tapi adakah ianya sangat penting ataupun bagaimana yang perlu dibuat ataupun siapa orangnya yang paling sesuai berada di situ. Jadi kita dah tengok banyak sejarah-sejarah lama ketua-ketua pengarah Finas. Adakah dia sangat membantu ataupun memperlahankan lagi kita punya kemajuan filem. So benda-benda tu yang kita nak ulas. Saya rasa introduction dululah kot. Kalau ada pandangan tentang topik ini, isunya tentang pelantikan CEO ataupun KP di Finas. So itu dia punya isu lah. So kita nak start dengan siapa dulu? Ya, kita silakan Cik Jeffrey kita. Cik Jeffrey Yusof, silakan. Apa pandangan tuan tentang KP atau CEO Finas? Dia macam ni lah. Kalau lah kita berempat ni arkitek, kita nak buka association, Persatuan Arkitek Malaysia misalnya, dan kita nak presiden kita tentulah legend arkitek. Betul? Betul. Kalau kita pilih peguam jadi presiden kita, apa nak jadi persatuan ni, betul tak? Betul. Jadi pada pandangan saya, orang yang patut duduk sebagai CEO Finas ada orang yang well versed dalam filem. Kan, orang yang tahu apa dia filem. Yang tahu benar-benar dan tahu sejarah, tahu segala-galanya. Kalau dia tak pasti tentang filem, dia tak tahu sangat, atau baru nak cuba, saya rasa lebih baik janganlah. Kan? Sebabnya dan walau sekalipun pelantikan politik apa ke, pada pandangan saya lah, kan, dia akan mewakili ataupun keputusan-keputusan ataupun polisi atau dasar-dasar dia, impactnya kepada industri, kan. Betul. Jadi involvement saya dalam industri dah 30 tahun lebih. Di awal-awal dulu saya tidak berapa fasih tentang politik, kan. Jadi saya tak berapa nak ambil tahu sangat siapa jadi CEO Finas ke siapa, kan. Tapi lama kelamaan bila saya, sebab pada pandangan saya semua orang lah dalam orang filem especially, walaupun kita tak perlu involve dalam politik, kan, tak compulsory involve pun, tapi kita harus ambil tahu. Betul. Dan itu yang penting lah. Jadi pada pandangan saya, bila saya dengar, bila saya tengok dulu, banding dulu dengan sekarang, kan, dia tak ada apa-apa banyak perubahan. Lagipun pula kontrak tiap seorang CEO ni tak lama. Betul. Kan? 2 tahun maksimum. Kadang-kadang tu saya tengok ada je yang dulu ada yang lama-lama, kan. Tapi bila saya perasan, lama kelamaan siapa kerajaan yang memerintah masa tu, kan, dan apa yang dia dah buat is basically macam mengikut rentak kerajaan lah. Siapa yang memerintah masa tu. Jadi pada pandangan saya, dia nak orang dia lah maksudnya. Dia nak orang dia, kan. Dia nak orang dia. Jadi pada kita ni, orang-orang filem ni, mungkin yang penting dia orang yang concern tentang pembangunan perfilman Malaysia, kan, ataupun welfare ke, ataupun apa-apa lah yang kena mengena dengan filem, pembangunan perfilman kita. Jadi ada masanya memang tak sesuai orang tu kat situ.
kan, ataupun dia tidak membawa banyak sangat kan. Jadi itulah yang saya nampak. Jadi agak penting juga bila orang-orang yang duduk kat atas tu, bukan agak penting, pada saya sangat penting. Kalau dia mahir, tahu apa yang dia buat, tahu tentang perfilman especially kan. Dan kalau boleh kan, dia memang orang yang bergiat dalam filem, pernah bergiat kan, tahu. Jadi bila orang soal dia apa-apa saja yang kena-mengena tentang filem, dia tahu nak jawab. Betul. Kan dia tak saya sebenarnya tak berapa tahu tentang filem ni kan. Jadi ambil jawatan tu buat apa kan? Bagilah orang yang lebih mahir kan. Atau pada saya kenal diri tu penting kan. Itu pandangan. Itu pandangan saya. Okey. Ustaz Ali, orang yang lama dalam industri, dan Ustaz Ali juga pernah menjadi student dekat AFM dulu. Jadi sudah tentulah dia sangat rapat dengan Finas. Jadi dia merasai kan perubahan di Finas tu. So apa pandangan tuan? Okay, saya rasa saya dah melalui maybe 7-8 KP kan daripada daripada 94. Jadi memang seat pertumpahan saya like macam Jeff cakap tadi lah, arts and politics ni susah nak kita mix, tak boleh sebenarnya kan. Jadi kita confused, jadi kita jadi macam tersepit kat tengah-tengah. Tapi without it pun kita pun tak boleh survive on our own kan. So we need, tapi bukan fully menggunakan seni tu sebagai medan politik. Itu yang problem dia kan. So but now this ni benda jadi hot seat. Jadi hot seat ni, bila jadi hot seat, saya always tanya, lepas KP ketiga keempat, kita dah nampak pattern yang dia akan jadi satu conflict of interest. Saya setuju dan tak setuju at the same time is, kalau kita letak orang filem, nanti akan ada desas-desus suara-suara rakyat cakap, ni mesti dapat projek lebih ni, sebab dia ada kuncu-kuncu dia yang ada involve production dan sebagainya. So dia dah terjadi in the past, benda tu dah terjadi. Saya rasa macam betul dan tak betul juga. Tapi kalau let's say dia tak ada conflict of interest, boleh kat dia stop all dia punya work. Kalau let's say dia filmmaker ataupun dia production manager, boleh tak dia stop semua dia kerja, tapi dan fokus kepada then baru tak ada. Tapi at the same time, orang lain ada pendapat tu tak? Dia boleh cakap, okay, saya stop semua ni, saya takkan support mana-mana, saya takkan buat production. Tetapi in the past, walaupun dia cakap macam tu, masih lagi ada suara-suara, ada dia punya makcik dia dapat. So dia ada juga, macam mana pun kita tak boleh elak benda tu. Sebab at the end of the day, kalau kita letak filmmaker, akan ada satu lagi conflict of interest in terms of audience punya perception. Dan kalau kita letak somebody yang bukan, apa masalah juga, dia tak faham. So at one point, one of the KP saya tak nak mention, call up personally saya dah a few filmmaker, cakap, jadi kita nak buat satu program untuk orang Finas, staff admin, untuk belajar script writing. Bukan jadi script writer, tapi faham kerja-kerja script writing apa, faham editing tu apa, supaya bila dia serve the services, dia faham lah kerja tu apa. Bukan duduk di kafe dan kau besok nak pancing ikan apa. Tak ada kena-mengena dengan filem langsung. Saya macam ada, ini patutnya industri filem yang bercakap tentang filem hari-hari di kafe, di mana-mana, tapi tak ada topik filem langsung dalam Finas tu sendiri. So dari mana silapnya? Adakah daripada atas tu tak ada bagi dia punya inspirasi kepada orang-orang yang bawah ni, ataupun memang diorang tak ada minat, kerja diorang is just to kerja lah, service for the industry. So maybe ketua pengarah ni akan main peranan lah. Kalau dia boleh tunjuk contoh tu, then mungkin anak-anak buah dia kata, aku kena lebih better daripada aku punya bos, sebab bos aku tahu ni, aku kena find out, aku kena keep track. Sebab kalau bos tanya, kau tengok tak filem ni, dia akan tergugat. Kalau alamak, aku tak tengok filem, besok aku tengok. So at the same time, bila ketua pengarah tu kasih that dia punya motivation, everybody, anak-anak buah akan start ikut. I want to make sure aku boleh please my boss. Kalau tak, lama-lama jadi bos pun cakap, dia tak tahu apa. Then itulah satu-satu kena keluar. Sebab I need people to have motivation in industry. Sebab without that motivation, macam mana kita nak motivate orang industri? I think it's a role between, sampai sekarang saya sendiri pun tak tahu siapa yang sebenarnya fit that role. Memang susah. Sebab salah kalau sini salah, sebelah sini pun salah. Tapi yang mana lebih berat? Maksudnya kena orang industri ataupun orang actually kena ada dua-dua. Sebenarnya saya akan cari, dia tahu pasal the business aspect, macam mana nak buat masuk duit. At the same time, dia tahu, dia dah gone through maybe 20 years, 30 years experience, tapi dia sanggup tak nak, aku nak stop lah semua production, tapi aku nak fokus on administration of the whole entire industry. Kalau dia sanggup buat macam tu, dan tunjuk buktikan memang aku tak ada conflict interest, aku tak nak bukan nak pasal nak ambil grant apa benda,
Kalau dia boleh buktikan that at least first year, kita tengok something move, okay, we stay for the next. Kita boleh. Tapi itulah term 2 tahun tu in the past tak work seriously. At least 2 term. Betul. Tapi nak dapat 2 term siapa? So far adalah I think 1-2 kot KP yang dapat rasa 2 term, tapi itu pun politics lah. Bila masa time correct tu dia dapat nasib lah. So that's my point lah, saya rasa. Saya tengok term yang 2 tahun ni, sebenarnya saya tengok macam government ni dia dah ikut macam corporate punya style tau. Corporate besar-besar, dia bagi 1-2 tahun, CEO tak perform dia buang. Betul. Itu business punya style apa semua kan. Tapi saya rasa sangat different dengan kreatif punya. Dia tak boleh 2 tahun kan. Unik kita tak boleh kan benda macam tu. Okey, Tuan Fadil, kita ni orang practitioner tapi kita masih lagi sibuk tentang jawatan KP apa semua. Kita ambil berat kan. Lepas tu kita pun risau ada ambil berat ada apa semua. Tapi adakah kita boleh, suara kita ni boleh didengar ataupun patut didengar, ataupun kita memang ada hak untuk menegur supaya korang pilihlah yang betul apa semua, ataupun korang diam biar kita orang yang pilih atas, korang ikut je. Korang tak tahu apa, korang layan je. Adakah begitu dia punya pendapat? Okey, memang hal ni lebih kronik lah. Tetapi dari sudut perkembangan KP-KP yang ada, saya rasa terpanggil untuk melihat Ismail Zain punya starting kan. And then when we baca balik Ismail Zain punya biodata apa, dia seorang artis, seorang academician, seorang pentadbir, dia ada complete. And then waktu dasar kebudayaan 1972, Ismail Zain boleh membentang paper kan. Makna dia seorang pemikir, is a thinker. And then we need the KP is a thinker. Orang yang punya wawasan, punya mission dan macam-macam. Waktu Malaysia menghantar Ismail Zain untuk membicarakan soal dasar kebudayaan, and Thailand hantar Apinan waktu itu. Apinan Pusanda ialah seorang academician, artis, pengkritik, apa semua. In the end, bila naik 80s ataupun 90s, Apinan dia angkat terus menjadi Minister of Fine Art di Thailand yang mengontrol soal arkitektur, soal macam-macam. Bagaimana Apinan menggabungkan semua industri seni. And then the film hebat, tarian hebat, dancing hebat, everything hebat. Pelancongan naik mendadak kan. Maknanya kita, bukanlah kita mencontoh Apinan, apa kita boleh mencontoh Ismail Zain punya pemikiran waktu tu. Dan zaman Ismail Zain juga rasanya ranjau sepanjang jalan. Dia boleh bawa sampai ke Japan. Maknanya suasana. And then the film waktu pun kuat. Walaupun industri waktu tu kecil kan. Saya rasa mungkin pattern yang sebegitu. I mean, dia harus seorang harus datang dari background mencintai seni, memahami seni dan mempunyai business minded yang tinggi, seorang korporat punya jiwa kan. Maknanya dia ada keberanian dalam mencuba mengorak langkah baru. Mungkin ada kita kata dia ni bijak KP, tetapi dia play safe. Bila play safe di industri, kita rasa macam akan mendatar. Dia tak berani mencuba yang baru. Persoalannya macam kita duduk dalam industri, biar dia mencuba satu yang baru, kononnya dasar pandang ke Iran, dasar pandang ke Timur. Jadi tak jadi, and then itu kita yang menentukan, kita kerja. Tapi ada kata orang ada arah yang nak bawa. Ini sekarang seolah tak ada arah, kita pun floating, and then saya rasa industri still macam tu lah. Dan saya harap sama ada artis, sama ada kita di bawah ini boleh bersuara akan pandangan itu, dan kepimpinan yang ada harus berfikir, harus ambil point jugalah daripada pandangan orang bawah untuk kita menilai satu KP yang kita harapkan. Saya nak tambah, kalau misal kata kita boleh buat pilihan raya untuk pilih menteri. Macam mana, apa kata kalau kita ada pilihan raya untuk pilih kita punya KP? Diorang kena present hanya manifesto. Saya nak dengar apa dia orang boleh present. Because daripada suara tu kita tahu dia ni sincere ke tak ni, ataupun dia cakap dia betul tapi dia tak ada background tu. So maybe from there kita as a filmmaker kita boleh select, and kalau kita salah then kita sorry lah, aku silap, pilih lah. But kalau boleh buat macam tu, maybe kita lagi rasa betul lah aku pilih dia ni. Sebab rada kita kata-kata macam siapa sepatutnya kita pilih. Tapi kalau kita politik tu dia letak salah orang ni, kita pun akan komplain lah. Siapa-siapa masuk pun akan jadi salah. Tak ada yang akan betulnya. Bukan ini cakap, maknanya apa yang dia cakap adalah menyahut satu cabaran PMX baru kan, reformasi industri kan, reformasi industri institution. I think apa yang Sazali suggest tu saya rasa satu yang pandangan baru kan. Why not kita sediakan peti je sekarang kan. Korang 3-4 orang buatlah, kita vote ramai, semua persatuan akan turun dan vote. Kita tengok siapa yang paling tinggi, baru kita present. This is something yang kita boleh reform kan, kita boleh buat. So I think
maybe it's far-fetched tapi it's a good start lah kalau siapa berani nak buat. Okay, maybe YB boleh fikirkan. Dia nak tambah sikit je. But most of the time we must not forget, kita jangan lupa lah, dia orang semua political appointment kan. Itu masalah dia. So sekali air bah, sekali air pantai berubah. So kadang-kadang tiba-tiba je besok UMNO menang, they will appoint their people, you know. Or let's say the previous KP was the perfect one misalnya kan, we're gonna lose him, you know, because they're not leaning towards the whatever the dasar ke polisi dia, not leaning toward the government kan. Stuck there je. Itu je. So apart from just membenarkan orang-orang industri ni memilih macam Zali cakap kan, maybe also keluarkan dia daripada sistem tu. Dia bukan political appointee lagi dah kan, kita yang pilih kan, betul-betul kita pilih, seolah-olah ni satu kerajaan lain kan. Sebabnya bila jadi macam tu lah, jadi senang kita petikaikan kalau dia ada conflict of interest kan, senang kita tunjuk dia. Jadi dia tak boleh lah sewenang-wenangnya buat benda itu kan. Sama macam kerajaan lah. Kalau kita sebagai orang kat bawah yang memilih ni tak boleh kritik dia, then the system is not working lah. And the system should be ni lah. Okey, saya rasa kita boleh tutup dulu sesi ni, sebab kalau kita tengok ada 3 pendapat yang berbeza. Jeff dia kata lebih pada kalau letaklah orang yang betul-betul legend dalam pemahaman filem, orang yang betul-betul layak, yang tahu tentang industri filem tu sendiri. Kalau kita dengar Ustaz Zali, dia minta orang yang lebih pada management dan juga orang separuh tahu tentang industri. Kalau kita tengok Tuan Fadil pula, dia nak orang yang sensitif tentang seni dan juga orang education. Jadi masing-masing ada berbagai pendapat, tapi memang pentadbiran negara kita ni memang tak boleh lari daripada politician sebenarnya. So mereka ni memang diletakkan dalam, dia orang ada dasar dia lah, macam Jeb cakap tadi, dia orang ada dasar dia, ada perjuangan dia, ada cara dia apa semua. Daripada atas sampai ke bawah tu kalau boleh dia nak align semua sama lah. Sebab tu sampailah ketua agensi pun dia nak benda tu sama. Jadi kita tak boleh nak kata apa. Cuma kalau ada satu gelombang besar daripada industri, kita unite betul-betul dan kita boleh berdiri kaki sendiri, tak adalah mengharap sangat daripada kerajaan apa semua, dan kita boleh menentukan untuk industri kita lah. So saya rasa kita kena fikirkan masalah ni dan juga kita kena bincangkan dalam satu hari dalam forum yang lain lah kan. InsyaAllah kita doakan sesuatu yang baik untuk industri filem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.